Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan menyambung kembali penafsiran bagi surah Al-Bayyinah dan kita berada pada penafsiran ayat yang keempat. Perpecahan kaum-kaum ahli kitab. Setelah Allah mengemukakan hakikat ini di permulaan surah, ia menegaskan pula bahawa golongan ahli kitab itu tidaklah berpecah belah dan berselisih di antara mereka dalam bab akidah dengan sebab-sebab kejahilan mereka atau dengan sebab-sebab ketidakjelasan juga kerumitan untuk memahami agama itu. Malah mereka berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka ilmu pengetahuan yang cukup dan penerangan yang jelas mengenai agama mereka yang telah disampaikan oleh para rasul yang diutuskan kepada mereka. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan orang-orang yang telah dikurniakan kitab suci itu tidak berpecah belah melainkan sesudah datang kepada mereka penerangan yang jelas. Perpecahan dan perselisihan yang pertama adalah berlaku di antara golongan-golongan umat Yahudi sebelum dibangkitkan Nabi Isa. Mereka telah berpecah belah kepada berbagai-bagai golongan dan juga puak. Sedangkan Rasul mereka ialah Nabi Musa AS dan kitab suci mereka ialah At-Taurat. Mereka membentuk 5 golongan yang besar iaitu golongan Saduqiyin, golongan Farisiyin, golongan Asiyin, golongan pelampau dan golongan Samiriyin. Setiap golongan mempunyai ciri-ciri dan arah tujuan masing-masing. Kemudian perpecahan dan perselisihan berlaku di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian. Sedangkan Nabi Isa AS itu sendiri merupakan salah seorang dari Nabi mereka yang terakhir yang datang untuk mengesahkan kitab suci At-Taurat yang dikurniakan kepada mereka sebelum ini. Namun demikian, perselisihan dan pertelingkahan yang tercetus di antara orang-orang Yahudi dan Kristian telah sampai ke peringkat perseteruan yang ketat dan dendam kesumat yang keji. Berbagai-bagai peristiwa pembunuhan beramai-ramai yang kejam dan mengerikan telah berlaku di antara dua puak itu, sebagaimana dicatatkan oleh sejarah. Persengketaan sengit di antara kaum Yahudi dan kaum Kristian. Peristiwa-peristiwa permusuhan dan persengketaan di antara orang-orang Yahudi dan Kristian telah tercetus kembali di awal abad yang ke-7, pada tahun yang terakhir dari pemerintahan Seri Maharaja Phocas 610 Masihi. Orang-orang Yahudi telah menyerang orang-orang Kristian di Antakya. Untuk memadamkan pemberontakan itu, Seri Maharaja telah mengirim seorang panglimanya bernama Abnosus. Beliau berlepas ke sana dan menjalankan tugasnya dengan keganasan dan kekejaman yang jarang berlaku. Beliau telah membunuh semua orang Yahudi. Mereka dibunuh dengan pedang, digantung, dimati lemaskan di dalam air, dibakar, disiksa dan dicampakkan kepada binatang-binatang buas. Kejadian seperti itu telah berlaku berulang kali. Dalam bukunya Al-Khutad Al-Makhrizi menulis, di zaman Seri Maharaja Rom Fuqa, baginda Seri Maharaja Parsi telah menghantar bala tenteranya ke negeri-negeri Syam dan Mesir. Lalu mereka meruntuhkan gereja-gereja di Al-Quds, di Palestin dan di kebanyakan negeri-negeri di Syam. Mereka membunuh semua orang Kristian. Di Mesir juga mereka membunuh orang-orang Kristian dan membunuh sebahagian besar dari mereka. Sementara jumlah yang ditawan amat banyak pula. Orang-orang Yahudi turut membantu askar-askar itu di dalam usaha memerangi orang-orang Kristian dan merobohkan gereja-gereja mereka. Kemudian dari Tabriyah mereka mara ke negeri-negeri Al-Furs, Jabal Al-Jalil, Kampung Al-Nasirah dan Bandar Sur dan negeri-negeri Al-Quds. Lalu mereka membunuh dan menyeksa orang Kristian dengan buas dan kejam. Mereka telah meroboh 2 buah gereja di Quds dan mereka telah membakar rumah-rumah kediaman dan merampas sebatang tiang salib serta menawan paderi besar Al-Quds dan sebilangan besar dari sahabat-sahabatnya. Kita lihat apakah fatwa paderi-paderi Kristian untuk membunuh kaum Yahudi. Al-Makhrizi berkata lagi ketika menyebut cerita penaklukan Al-Quds. Ketika itulah orang-orang Yahudi di Bandar Sur bangkit memberontak dan mengerahkan saki-baki orang-orangnya. Lalu mereka berpakat menyerang dan membunuh orang-orang Kristian. Satu peperangan tercetus di antara Yahudi dan Kristian dan di dalam peperangan itu orang-orang Yahudi telah mengumpul tentera-tenteranya seramai kira-kira 20,000 orang. Mereka telah meruntuhkan gereja-gereja Kristian di luar negeri Sur. Kemudian orang-orang Kristian menyerang balas orang-orang Yahudi dengan tentera-tentera yang lebih ramai. Menyebabkan orang-orang Yahudi menerima kekalahan yang teruk dan ramai dari mereka terbunuh. Seri Maharaja Hercules
pemerintah Rom di Konstantinopel telah berjaya mengalahkan pemerintah Parsi dengan suatu tipu helah yang dilakukan terhadap Seri Maharaja Parsi sehingga baginda keluar darinya. Dan dari Konstantiniyah, baginda keluar untuk menubuhkan kerajaan-kerajaan Syam dan Mesir dan membangunkan semula apa yang diruntuhkan oleh kerajaan Parsi. Orang-orang Yahudi dari Tabriah dan lain-lain tempat telah keluar beramai-ramai menyambut kedatangan baginda. Mereka mempersembahkan berbagai-bagai hadiah yang mahal kepada baginda dan apabila mereka memohon kepada baginda supaya memberi keamanan kepada mereka, baginda telah bersumpah untuk memenuhi permintaan mereka. Setelah itu, baginda memasuki negeri Al-Quds. Di sana baginda disambut pula oleh orang-orang Kristian dengan kitab-kitab suci Injil, salib-salib, pembakaran-pembakaran kemenyan dan lilin yang dipasang. Baginda dapati, rumah-rumah dan bangunan-bangunan gereja di bandar itu telah roboh dan runtuh. Pemandangan itu amat menyedihkan baginda lalu baginda menyatakan simpatinya kepada penduduk-penduduknya. Kemudian orang Kristian memberitahu baginda tentang orang-orang Yahudi yang telah mencetuskan pemberontakan bersama orang-orang Parsi dan tindakan-tindakan mereka membunuh orang-orang Kristian dan merobohkan gereja-gereja dengan keganasan yang melebihi keganasan orang-orang Parsi. Dan merekalah yang membunuh semua orang Kristian. Akhirnya, mereka meminta Seri Maharaja Heraklius supaya bertindak ke atas orang-orang Yahudi itu. Tetapi baginda membantah dengan alasan kerana baginda telah pun memberi janji keamanan kepada mereka. Kemudian para paderi Kristian telah mengeluarkan fatwa yang menghalalkan baginda membunuh orang-orang Yahudi. Kerana mereka telah menipu baginda dalam mendapatkan keamanan itu. Sedangkan baginda tidak tahu keganasan yang telah dilakukan mereka. Selanjutnya, para paderi itu menyatakan kesanggupan mereka untuk membayar kifarah langgar sumpah dengan mewajibkan diri mereka dan semua orang Kristian berpuasa satu hari Jumaat pada setiap tahun sebagai ganti baginda buat selama-lamanya. Baginda tertarik dengan cadangan mereka, lalu bertindak menyerang orang-orang Yahudi dengan ganasnya dan menghapuskan semua mereka di negeri itu sehingga tidak ada lagi orang Yahudi di dalam negeri-negeri di bawah pemerintahan Rom, di Mesir dan di Syam, kecuali mereka yang sempat melarikan diri dan bersembunyi. Dari cerita-cerita sejarah ini dapatlah diketahui bagaimana kejam dan ganasnya kedua-dua pihak Yahudi dan Kristian itu terhadap darah manusia dan bagaimana kedua-dua mereka sentiasa menunggu peluang untuk menyerang musuhnya tanpa menghormati batas-batas yang wajar. Kita lihat kepada perpecahan dalam kalangan kaum Kristian. Selain dari itu, perpecahan dan pertelingkahan di dalam kalangan orang-orang Kristian sendiri, walaupun kitab suci mereka satu dan Nabi mereka juga satu, mula-mula mereka berpecah belah dan bertelingkah dalam perkara akidah. Kemudian mereka terus berpecah belah dan bertelingkah hingga melahirkan berbagai-bagai puak yang bermusuh ketat terhadap satu sama lain. Perselisihan mereka berlaku di sekitar sifat Al-Masih Al-Isa. Sama ada ia bersifat dengan sifat ketuhanan, lahutiyah, atau bersifat dengan sifat kemanusiaan, nasutiyah. Begitu juga sifat bondanya Maryam dan sifat tiga oknum dalam kepercayaan Trinity yang membentuk Allah menurut anggapan mereka. Al-Quran telah menceritakan hal ini di dalam ayat-ayat berikut. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawa Allah itu ialah Al-Masih putranya Maryam. Surah Al-Ma'idah ayat 72. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalathah. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawa Allah itu ialah salah satu dari tiga. Surah Al-Ma'idah ayat 73. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan kenangilah ketika Allah berfirman, wahai Isa, benarkah engkau berkata kepada orang ramai, ambillah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain dari Allah? Surah Al-Ma'idah ayat 116. Perselisihan mengenai akidah agama yang paling sengit ialah perselisihan di antara golongan Kristian Syam dan kerajaan Rom dengan golongan Kristian Mesir. Atau lebih tepat di antara golongan Malakaniyah dengan golongan Manupusiyah. Akidah yang menjadi pegangan Malakaniyah ialah sifat Al-Masih itu mempunyai dua sifat, iaitu sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Sedangkan akidah yang dipegang oleh golongan Manupusiyah ialah Al-Masih itu hanya mempunyai satu sifat sahaja, iaitu sifat ketuhanan, dan di dalam sifat ketuhanan inilah lenyapnya sifat kemanusiaan. Al-Masih seperti lenyapnya setitis cuka di lautan yang tiada berdasar. Perselisihan ini telah memuncak hebat di antara dua golongan
dalam abad yang ke-6 dan yang ke-7 hingga merupakan satu peperangan yang tak kunjung berhenti di antara dua golongan yang bertelagah itu. Atau seolah-olah seperti pertelagahan di antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Kristian. Setiap pihak menuduh lawannya sebagai puak yang tidak sedikit pun mempunyai pegangan yang betul. Seri Maharaja Herakles telah berusaha selepas baginda berjaya mengalahkan kerajaan Parsi pada tahun 638 untuk menyatukan aliran pemikiran golongan-golongan yang bertelingkah itu. Baginda mahu menyelaraskan semua aliran itu dan satu ketetapan penyelarasan telah dibuat, iaitu orang ramai hendaklah menghindarkan diri dari memperkatakan masalah hakikat sifat Al-Masih, sama ada beliau mempunyai satu atau dua sifat. Dan apa yang wajib di atas mereka beriktikad ialah mengaku atau bersaksi bahawa Allah itu hanya mempunyai satu iradat atau satu qada' sahaja. Ketetapan itu telah dipersetujui pada awal tahun 631 dan dipilih sebagai mazhab rasmi kerajaan dan kaki tangannya yang menjadi pengikut gereja Kristian. Baginda berazam untuk meletakkan mazhab yang baru ini mengatasi semua mazhab yang bertentangan dengannya dengan menggunakan berbagai cara dan sarana. Akan tetapi, orang-orang Kristian Kipti telah berdiri menentang baginda. Mereka menolak bid'ah dan penyelewengan ini. Mereka menentang habis-habisan dan bermati-matian untuk mempertahankan akidah mereka. Sekali lagi, baginda Herakles berusaha untuk menyatukan mazhab-mazhab itu dan menghapuskan perselisihan itu dengan membuat satu ketetapan baru supaya orang ramai beriktikad bahawa Allah itu mempunyai satu iradat. Adapun mengenai masalah kelulusan iradat itu secara praktikal, baginda tundakan dahulu keputusannya dan melarang orang ramai memperkata dan memperdebatkannya. Baginda jadikan keputusan ini sebagai satu risalah rasmi negara yang dibawa baginda ke seluruh alam timur. Tetapi risalah itu tidak dapat menenangkan ribut di Mesir. Dan akhirnya terjadilah satu penindasan yang ganas dilakukan oleh pemerintah Rom di Mesir dan berlanjutan selama 10 tahun. Di dalam masa itulah terjadi berbagai-bagai keganasan yang mengerikan. Ada mereka yang disiksa kemudian dibunuh dengan melemaskan mereka di dalam air. Ada yang dibakar dengan api jamu hingga lemak-lemak dari lambung-lambung mereka meleleh ke lantai. Ada yang dimasukkan ke dalam guni-guni yang diisi dengan pasir, kemudian dibuang ke laut dan sebagainya dari kekejaman yang mengerikan. Seluruh pertelingkahan dan perselisihan ini adalah berlaku di antara golongan-golongan ahli kitab semuanya setelah mereka menerima penerangan-penerangan yang jelas. Mereka bukannya kurang ilmu pengetahuan dan penerangan, tetapi mereka adalah dihanyutkan oleh hawa nafsu dan penyelewengan. Kita lihat kepada penafsiran ayat yang kelima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan yang demikian, itulah agama yang benar. Inilah asas-asas agama Allah secara umumnya. Ciri-ciri agama yang benar, ibadat kepada Allah yang tunggal, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah, menjauhi syirik dan pendukung-pendukungnya, mendirikan solat dan menunaikan zakat, itulah agama yang benar. Pendeknya, ciri agama yang benar ialah akidah yang bersih di dalam hati dan ibadat yang tulus ikhlas kepada Allah adalah juru bahasa yang menterjemahkan akidah itu. Menunaikan zakat ialah membelanjakan harta untuk jalan Allah. Oleh itu, barang siapa yang menegakkan asas-asas ini, bererti ia telah menegakkan iman. Itulah yang diperintahkan Allah kepada ahli kitab. Dan inilah asas agama Allah yang menyeluruh. Iaitu satu agama dan satu akidah yang dibawa oleh semua agama samawi dan diperjuangkan oleh para rasul silih berganti. Satu agama yang jelas, tidak sama-sama dan tidak berbelit-belit. Satu akidah yang tidak membawa kepada pecah belah dan selisih faham. Dengan penerangan yang sejelas, seringkas dan semudah inilah ditegakkan akidah ini. Amatlah jauh jika dibandingkan dengan kefahaman-kefahaman yang berbelit-belit dan perdebatan-perdebatan yang beraneka ragam itu. Kita teruskan kepada penafsiran ayat ke-6 hingga 8. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Kekallah mereka di dalamnya, mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Apabila mereka telah menerima penerangan-penerangan yang jelas dari para rasul mereka di zaman dahulu,
Kemudian menerima pula penerangan-penerangan yang jelas dari Nabi Muhammad SAW Rasulullah yang membaca kitab suci Al-Quran dan menghidangkan akidah Islam yang jelas dan mudah, maka bererti jalan yang benar telah terbentang nyata. Dan nasib kesudahan yang menunggu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman juga turut jelas dan nyata. Diterangkan di dalam ayat 6 hingga 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Aden, tempat tinggal yang tetap, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang sedemikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Sesungguhnya, Muhammad merupakan Rasul yang terakhir dan agama Islam yang dibawa oleh beliau merupakan risalah yang terakhir. Para Rasul datang bersilih ganti setiap kali dunia dilanda kerosakan untuk mengembalikan umat manusia kepada kebaikan. Di sana, peluang demi peluang, tempoh demi tempoh dibuka kepada manusia-manusia yang menyeleweng dari jalan yang benar. Tetapi setelah terlaksana kehendak Allah yang mengakhirkan risalah-risalahnya ke bumi dengan risalah Islam yang terakhir dan sebelengkap ini, maka peluang yang terakhir itu telah ditutupkan. Memilih iman bererti memilih keselamatan dan memilih kufur bererti memilih kebinasaan. Jika kekufuran melambangkan kejahatan yang tidak terbatas, maka keimanan melambangkan kebajikan yang setinggi-tingginya. Golongan kafir merupakan sejahat-jahat makhluk. Pada ayat yang ke-6, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan kaum musyrikin akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam, di mana mereka hidup kekal abadi. Merekalah sejahat-jahat makhluk. Ini merupakan satu hukuman muktamad yang tidak dapat dipertikaikan lagi. Biarpun bagaimana baik sesetengah amalan mereka, adab sopan mereka dan peraturan-peraturan yang diciptakan mereka, selama ia tidak ditegakkan di atas keimanan kepada agama dan Rasulnya yang terakhir ini, kita tidak seharusnya ragu-ragu terhadap keputusan ini kerana terpengaruh kepada mana-mana gejala kebaikan yang terputus hubungannya dengan agama Allah yang tetap dan lurus. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh, merekalah sebaik-baik makhluk. Golongan mukmin merupakan sebaik-baik makhluk. Ini juga merupakan satu keputusan muktamad yang tidak dapat dipertikaikan lagi. Tetapi syarat-syarat keputusan itu juga jelas dan nyata, iaitu iman sejati bukan semata-mata kerana dilahirkan di negeri Islam atau lahir di rumah orang yang mengaku dirinya sebagai orang Islam. Dan bukan semata-mata mengucapkan beberapa kalimah dengan sepenuh mulut. Iman sejati ialah iman yang melahirkan kesan-kesannya dalam kegiatan hidup, dalam bentuk amalan-amalan soleh, bukan semata-mata kata-kata di atas bibir. Amalan-amalan yang soleh ialah segala sesuatu yang disuruh Allah dari amalan-amalan ibadat, budi pekerti yang baik, bekerja atau berusaha dan bermuamalah. Dan yang paling utamanya ialah berusaha menegakkan syariat Allah di bumi dan menghukumkan manusia dengan undang-undang Allah. Orang-orang yang sanggup berbuat demikian, merekalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan untuk mereka di sisi Tuhan mereka ialah taman-taman syurga Adni yang mengalir di bawahnya berbagai-bagai sungai di mana mereka hidup kekal buat selama-lamanya. Apakah ini ceritakan tentang taman-taman syurga? Taman-taman syurga untuk kediaman yang kekal abadi adalah nikmat-nikmatnya untuk menggambarkan bagaimana keadaan dari kefanaan dan kehilangan, juga menggambarkan ketenteraman dari sebarang kegelisahan yang biasa mengeruhkan kehidupan di bumi. Sungai-sungai yang mengalir di bawah syurga menggambarkan suasana basah, sejuk, segar dan indah. Kemudian, ayat yang berikut meningkat sedarjah atau beberapa darjah yang lebih tinggi dalam menggambarkan nikmat yang kekal abadi ini. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah telah redha terhadap mereka dan mereka telah redha terhadap Allah. Keredaan dari Allah merupakan kemuncak segala nikmat. Keredaan mereka terhadap Allah ialah keredaan terhadap qada dan qadar Allah ke atas mereka. Keredaan terhadap limpah kurnia Allah kepada mereka dan terhadap hubungan murni yang wujud di antara mereka dengan Allah.
Juga keredaan dan kepuasan hati yang menyelubungi jiwa mereka dengan rasa-rasa ketenangan, kesukaan dan kegembiraan yang jernih dan mendalam. Ungkapan ini sendiri dapat memberi bayangan-bayangan, maksudnya yang seni, sedangkan ungkapan-ungkapan yang lain dari Al-Quran tidak mampu memberi bayangan-bayangan maksud yang sama dengannya. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah balasan bagi orang yang takutkan Tuhannya. Keredaan Allah kemuncak segala nikmat. Ini satu penegasan terakhir bahawa segala balasan itu adalah terhenti di atas hubungan hati dengan Allah, iaitu perasaan takut kepada Allah yang menjadi pendorong kepada segala yang baik dan penghalang dari segala penyelewengan. Perasaan inilah yang menghapuskan segala dinding dan tabir dan menjadikan hati seseorang berdiri bulat di depan Allah yang Maha Tunggal dan Maha Kuasa. Orang-orang yang beribadat dengan ikhlas dan beramal dengan ikhlas serta bersih dari kekotoran riak dan segala bentuk syirik, dan orang-orang yang benar-benar takutkan Allah tidak akan terlintas dalam hatinya sebarang bayangan makhluk selain dari Allah. Kerana disedar bahawa Allah akan menolak segala amalan yang dituju oleh seseorang kepada yang lain darinya. Di samping dituju sama kepadanya, Allah itu Maha Kaya, ia tidak perlu kepada kongsi atau sekutu. Kerana itu hanya amalan yang ikhlas kepadanya sahaja yang diterima dan amalan yang tidak ikhlas kepadanya tidak akan diterima. Inilah 4 hakikat agung yang menjadi intipati pembicaraan surah yang pendek ini. Ia dibentangkan oleh Al-Quran dengan uslubnya yang tersendiri yang begitu ketara dalam surah-surah yang pendek ini. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.